Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 5 Buhari. Hari ini kita sambung pembelajaran kita dalam topik 5 iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair. Dan sekarang kita dah masuk kepada darab unit panjang. Sebelum cuti kita dah belajar tambah dan tolak unit panjang. Hari ini kita belajar darab dan bahagi. Okey, jadi saya ingatkan semula apa unit dalam panjang. Okay, ada 4 iaitu kilometer, meter, sentimeter dan milimeter. Okey, 1 km bersamaan 1000 m. 1 m bersamaan 100 cm. 1 cm bersamaan 10 mm. Okey, yang ini pula formula. Kalau unit km nak pergi ke m perlu darab 1000. M nak ke cm darab 100. cm nak ke mm darab 10. Sama je kalau bawah ni terbalikkan dia unit operasi bahagi. Okey, kalau nombor perpuluhan darab gerak ke kanan. Kalau nombor perpuluhan nak bahagi gerak ke kiri. Okey, jadi itu semua perlu ingatlah. Okey, sekarang kita macam mana kita nak aplikasikan semua unit-unit ni. Okey, kita tengok contoh satu untuk darab panjang. Kita tengok. Okey, sebelum tu untuk buku teks muka surat 185 dan ambil buku tulis awak untuk kita buat latihan. Okey, contoh 1. 5 darab 2.3 cm. Okey, dan jawapan nak dalam mm. Maknanya ada pertukaran unit cm nak ke mm. Okey, tak apa. Dia kata 5 darab 2.3 cm. Maknanya awak boleh sama ada awak nak tukar unit dahulu ataupun awak nak darab dahulu. Jadi kalau macam ni saya cadangkan kita darab dahulu baru kita tukar kepada unit mm. Okay, jadi macam ni nak darab. Okey, darab dia sama macam kita buat darab perpuluhan. Jadi kita tulis nombor atas dia 2.3 darab 5. 5 mesti letak hujung 5 letak hujung kanan. Okey, sekarang 3 darab 5. 3 darab 5, 15. 5 satu atas. 2 darab 5, 10. Tambah 1, 11. Tulis 11. Jadi titik puluhan tulis. Jawapannya 11.5. Ini masih unit cm. Okey, kemudian cm nak ke mm. cm nak ke mm darab 10. Darab gerak ke kanan. Nak gerak berapa kali? Sekali sahaja sebab 10 satu sahaja sifar. Okey, jadi membuat 11.5 gerak sekali ke kanan sekali. Jadi jawapan dia berapa? 115 mm. Macam tu je. 115. Boleh faham tak? Pertama sekali darab dahulu, kemudian akhir sekali jawapan perlu tukar unit. Sebab kalau awak tak tukar salah. Sebab jawapan nak dalam mm. Okay, tengok contoh 2 pula. Ni 25 darab 3.02 km. 25 maknanya dia dah darab 2 digit. Darab 2 digit tapi unit nak yang sama. km. Jadi tak ada masalah lah. Tak perlu nak tukar unit. Yang sekarang ni kita perlu fokus kepada darab 2 digit. Okey, cuba kita darab. Ingat tak macam darab digit? Awak ada 2 kaedah kan? Iaitu kaedah bentuk lazim biasa ataupun awak nak guna kaedah kekisi. Nak guna kaedah mana? Okey, kita buat bentuk lazim ya. Okey, 3 perpuluhan sifar 2 darab dengan 25. Okey. Okey, macam mana darab 2 digit? Okey, mula kita abaikan 2 ni. Maknanya semua nombor ni darab dengan 5 sahaja. Macam kita darab 1 digit biasa kan? Kita akan 2, kita darab dengan 5 sahaja. Kita buat 2 darab 5, 10. Sifar 1 atas. Sifar darab 5, sifar tambah 1, 1. Sifar darab 5, sifar. 3 darab 5, 15. Okey, cikgu nak letak ke titik perpuluhan? Tak payah letak dulu. Biar je dulu. Kita letak last sekali nanti. Okey. Sekarang dah habis 5 kan? Semua ni 3002 ni dah darab dengan 5. Potong 5 ni awak letak sifar bawah. Supaya awak tak tulis jawapan kat bawah ni. Sebab ada murid yang kadang tu dia cuai. Dia tahu jawapan dia. Dia tahu langkah dia. Tapi kadang-kadang dia salah tulis. Dia tulis kat bawah ni. Salah. Sebab kalau kita darab dengan 2, kita kena tulis bawah 2.
5 tadi kat sini mula dengan bawah 5. Bila kita nak darab dengan 2, kena tulis bawah 2 ni. Sekarang darab dengan 2 pula. 2 darab 2, 4. Okey. Sifar darab 2, sifar. Sifar darab 2, sifar. 3 darab 2, 6. Kemudian tambahkan. Okay, tambah macam biasa. Sifar, sifar. 1 tambah 4, 5. Sifar tambah sifar, sifar. 5 tambah sifar, 5. 1 tambah 6, 7. Okey. Sekarang kira titik perpuluhan. Okey. Berapa angka selepas titik perpuluhan? Okey. 1, 2, 3, titik. Jadi awak kena kira. 1, 2, 3, titik. Macam tu. 1, 2, 3, titik. 1, 2, 3, titik. Okey. Jadi jawapan dia berapa? 75.0 sifar 5 sifar. 75.0 sifar km. Tak perlu tukar unit sebab jawapan pun nak dalam km. Okey, boleh faham tak? Ada macam darab perpuluhan je. Yang lainnya bila ada pertukaran unit. Okey, sekarang kita masuk kepada contoh yang ketiga. Okey. 12 darab 2 4/5 km. Dan jawapan nak dalam M. Maknanya ada pertukaran unit. Okey, sekarang ni ini adalah darab dengan nombor bercampur. Okey, dia sebenarnya ada banyak cara. Awak nak tukar kepada perpuluhan boleh. Awak nak darab satu-satu pun boleh. Maknanya darab dengan nombor bulat dahulu, kemudian darab dengan pecahan pun boleh. Awak nak jadikan pecahan tak wajar pun boleh. Banyak sangat cara. Okey, jadi untuk contoh ni saya terangkan satu cara dahulu, iaitu kita tukar kepada pecahan tak wajar. Sebab awak dah biasa kan tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Jadi kita cuba guna cara tu dahulu. Okey, sekarang ni 2 4/5 ni kita tukar kepada pecahan tak wajar. Okay, jadi nombor bercampur nak tukar kepada pecahan tak wajar guna kaedah. Kaedah apa ni? Kaedah akromen bawah darab atas tambah. Okey, kita buat dahulu. Bawah darab atas tambah. Jadi 5 darab 2, 5 darab 2, 10. 10 tambah 4. 10 tambah 4, 14. Jadi jawapan dia 14 per berapa ni? Penyebut ke 14/5 darab dengan 12. Okey, kita terbalikkan baru kita mudah ternampak macam ni kan. Pecahan darab dengan nombor bulat. Okey, sekarang ni selalu kita guna kaedah masuk. 5 nak masukkan dengan 12. Tapi boleh ke 5 nak masukkan dengan 12? Sebab sifar 5 tak ada 12. Jadi tak boleh nak masuk. Jadi kita perlu darab dahulu. Atas darab, bawah bahagi. Maknanya kita darab yang ni dulu. Atas kita darab, bawah ni kita bahagi nanti. Jadi kita darab yang atas dahulu. 14 darab dengan 12. Okey, kita buat. 14 darab dengan 12. Okey. 4 darab 2, 8. 1 darab 2, 2. 4 darab 1. Habiskan 2 tak sifar. 4 darab 1, 4. 1 darab 1, 1. Kemudian kita tambahkan. Jadi 8. 2 tambah 4, 6. Jadi 1. 168. 168 ni kita perlu bahagi dengan 5. Kalau awak tak nampak, awak cuba buat nanti Tapi jawapannya 168 bahagi dengan 5. 168 bahagi dengan 5. Okey. Nombor paling dekat dengan dinding 1. Sifar 5 ada 1? Tak ada. Letak sifar. Kemudian dia jadi 16. Okey, jadi sifar 5 ada 16? Tak ada. Paling dekat 5, 10, 15. 15 sampai dekat 15 yang ke 3. 3 darab 5, 15. Tolakkan. 6 darab 5, 1. 1 darab 1 sifar. Turunkan 8. Jadi 18. Sifar 5 ada 18? Tak ada. Jadi paling dekat sama jugalah 5, 10, 15. Lepas 15, 20 dah lebih 18. Jadi kita ambil 15, 3. Jadi 15 kita tolakkan. 8 tolak 5, 3. 1 tolak 1 sifar. Okey, ada baki. Okay, ingat tak kalau saya kata ada baki, perlu letak sifar kemudian tambah titik perpuluhan. Kita pun letak sifar, tambah titik perpuluhan, turunkan sifar tu. Jadi dia jadi 30. Okey, sifar 5 ada 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ada yang ke-6. Kita pun tulis 6. Itu jawapan dia 30. Tolakkan. Sifar tolak sifar. Sifar. 3 tolak 3. Sifar. Okay, jadi dah tak ada baki lah. Baki dia sifar. Jadi jawapan akhir dia 33.6
km. Tapi jawapan nak dalam M. Jadi kita perlu tukarkan. 33.6 km nak tukar kepada M. Tengok formula. Km nak ke M darab 1000. Darab gerak ke kanan. Nak gerak berapa kali? 3. Sebab sifar ada 3. Okey, kita pun gerakkan. Kita tulis dahulu 33.6. Okey, kita nak darab 1000 kan? Darab 1000 gerak ke kanan, gerak 3 kali. Gerak 1, 2, 3. Letak sifar. Jadi jawapannya adalah 33.600 M. Dalam kerja agak panjang ya, sebab kita guna kaedah yang jadikan dia pecahan tak wajar dahulu. Ada banyak cara. Saya ajar pula cara untuk guna titik perpuluhan. Maknanya kita tukarkan nombor pecahan ni kepada titik perpuluhan. Okay, awak tengok ni. 100 darab dengan 3/4 M. Jawapan nak dalam cm. M nak ke cm. Okey, jadi kena tukar unit. Jadi kita boleh apa? Ini kita boleh nak darab terus ataupun awak nak tukar kepada titik perpuluhan pun boleh. Okay, kita cuba darab terus dahulu. Okey, 3/4 M. Maknanya macam ni je lah. 3/4 darab dengan 100. 4 dengan 100 ni. Ini mudah sebenarnya. Dia ada dalam sifir 25. Sifir 25 ni kalau boleh awak akan hafal lah. 25, 50, 75, 100. Ni sifir 25. Sifir 25 ni memang akan keluar sampai ke tahun 6. Sebab dia mesti ada pecahan per 4, per 5 dengan per 2. Ini adalah sangat selalu keluar dalam tukar unit masa. Dalam apa-apa je lah pecahan ke semua memang akan tukar, akan keluar yang per 2, per 4 dan per 5. Jadi ni keluar per 4. Jadi awak kena ingat, kalau 4 ada 100 ni, terus je potong, jadikan dia 25. Macam tu. 4 sebab 100 bahagi dengan 4 jawapannya 25. Kalau awak tak percaya, awak cuba buat bentuk lazim. 100 bahagi 4 jawapannya 25. Sebab 1 darab 25, 25. 2 darab 25, 50. 3 darab 25, 75. 4 darab 25, 100. Jadi 100 bahagi 4 jawapan dia 25. Saya tak buat bentuk lazim Nanti awak cuba, kalau awak tak percaya, awak perlu buat bentuk lazim sendiri. Betul tak jawapan dia? 100 bahagi 4 jawapan dia 25. Jadi 4 bahagi 4 1 lah. Okey, kemudian atas ni kita darabkan. Kita buat darab 25 darab dengan 3. 5 darab 3, 15. 2 darab 3, 6 tambah 1, 7, 75. Ini adalah 75 M. M nak ke cm perlu darab dengan 100. Darab gerak ke kanan. Kalau darab 100 nak gerak berapa kali? 2. Okey, kita pun buat 75 gerak 2 kali. Okey, titik tak ada lah cikgu. Titik dekat mana? Belakang sekali. Jadi letak belakang 5. Gerak 2 kali. 1, 2. Jadi jawapannya adalah 7,500 cm. Okey, sekarang saya nak tunjukkan contoh 5 yang mana saya akan tunjukkan cara nak guna nombor puluhan. Maknanya kita tukar terus pecahan ni, pecahan per 4, pecahan per 2 dengan pecahan per 5 ni kepada titik perpuluhan terus. Okey, ini kena hafal sebab dia akan awak akan guna sampai ke tahun 6 nanti. Okey, 1/4 bersamaan dengan sifar perpuluhan 25. Macam saya kata tadi, ini sifir 25. 1/4 bersamaan sifar perpuluhan 25. 1/2 bersamaan sifar perpuluhan 5. 3/4 bersamaan sifar perpuluhan 75. Dia sebenarnya 25, 50, 75, 100. Maknanya 4/4 bersamaan dengan 1 lah. Sebab kan kalau atas dan bawah sama, pengangka dan penyebut sama bersamaan dengan 1. Okay, sama juga macam per 5. 1/5 bersamaan sifar perpuluhan 2. 2/5 bersamaan sifar perpuluhan 4. 3/5 bersamaan sifar perpuluhan 6. Dan 4/5 bersamaan sifar perpuluhan 8. Jadi kalau 5/5 bersamaan 1 lah, sebab atas dan bawah sama. Jadi nampak ni macam, kalau 5 ni sama macam sifir 2. Nampak ni 2, 4, 6, 8, 10. Macam tu. Ini sifir 25, 25, 50, 75. Sini boleh lah juga letak awak nak letak sifar ke apa kan.
Jadi selalunya tak perlu pun 0.5 sahaja. Okey, jadi macam mana kita nak gunakan tips yang untuk kita hafal ni, pecahan kepada perpuluhan ni dalam soalan contoh 5 ni. Okey, cuba kita tengok. 10 darab 4/1/2 cm. Okey, dan jawapan nak dalam cm. Okey, sekarang ni 10 darab 4/1/2. Okey, tengok tips 1/2 bersamaan dengan 0.5. Jadi dia jadi kat sini 4 ni jadi 4/1/2 ni bersamaan dengan 4.5. Dia sebenarnya 4 ni 4 lah nombor bulat kan, jadi 4. Bersamaan dia sebenarnya 4.0 tambah dengan 2. 1/2 0.5. Jadi jawapannya berapa? 4.5 macam tu. Kalau awak tertanya-tanya kan, macam mana lah 4/1/2 ni terus jadi 4.5. 4 ni memang nombor bulat, 4. Kalau nombor bulat tak ada, titik puluhan tak ada, titik puluhan dekat belakang dia. Jadi sebab itulah jadi 4.0. Kemudian 1/2 bersamaan dengan 0.5. Jadi saya tambahkan je lah 0.5. Jawapan akhir dia 4.5. Okey, sekarang ini kita dah tukar, pecahan ni kita dah tukar jadi 4.5. Kemudian dia minta darab dengan 10. Darab dengan 10. Jadi darab gerak ke kanan. Gerak berapa kali? Sekali saja. Gerak saja. Jadi jawapan dia 45. Perlu ke tukar unit? Tak perlu sebab jawapan dia dalam cm. Jawapan dia 45. Mudah tak? Bila kita tukar kepada perpuluhan terus. Tak perlu nak darab pecahan tak wajar tadi kan. Nak darab lepas tu bahagi, tak perlu. Sebab itulah perkara ni, formula per 2, per 4 dan per 5 ni perlu hafal. Ingat je kalau per 4 ni, dia sebenarnya kat sini 1/4, 2/4. Kat sini adalah 2/4 sebenarnya. Kan 2/4. 2/4 ni kita boleh mudahkan. Bahagi dengan sifar 2. 2 bahagi 2, 4 pun bahagi 2. 2 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2, 2. Sebab itulah jadi 1/2. Kalau tidak dia 2/4 sama je. Okey. Dia sifar, ingat kalau yang per 4 ni adalah sifar 25. 25, 50, 75, 100. Jadi kalau sifar, kalau 1/5 ni, ingat sifar 2. 2, 4, 1/5, 0.2. 2/5, 0.4. 3/5, 0.6. 4/5, 0.8. Macam tu. Saya harap awak boleh ingat ni. Bila awak ingat ni, semudah sangat untuk kita selesaikan darab unit panjang ni. Turun darab panjang bila awak tahu, tukar pada perpuluhan saja, boleh gerakkan titik sahaja. Tak perlu nak darab panjang-panjang. Tapi ini kalau pecahan tu per 2, per 4 dan per 5. Tapi kalau ada pecahan yang per 3 ke, per 7 ke, itu awak perlu darab seperti biasalah. Sebab dia tak ada dalam tips ni. Jadi awak perlu tengok soalan betul-betul dan fahamkan. Kalau ada tulis per 2, per 4, per 5, terus gunakan tips ni. Kalau dia lain, jadi awak perlu darab panjang. Atas darab, bawah bahagi. Okey, sekarang kita masuk pula kepada yang kedua, iaitu bahagi unit panjang. Okey, bahagi ni, okey, dia sebenarnya sama juga macam kaedah-kaedah darab tu, cuma operasi dia lain lah. Jadi kalau bahagi ni kena buat bahagi panjang. Okey, kita tengok ni. 2 perpuluhan, contoh 1, 2.05 cm bahagi 5. Okey, jawapan nak dalam mm. Jadi perlu tukar lah. Tapi kita darab dahulu, kita bahagi dahulu. 2.05 bahagi dahulu dengan 5. Jawapan ni nanti baru kita tukar kepada mm. Okey, kita buat rumah bahagi. Okey, 2.05 cm bahagi dengan 5. Okey, 2. Sifar 5 ada 2, tak ada, letak sifar. Dia jadi 20. 20 sifar 5 ada 20, ada 5, 10, 15, 20. Yang keempat, 4 plus 20. Okey, dan tolakkan sifar. Okey, letak titik terus, nanti lupa. Turun 5. Okey, sifar 5 ada 5, adalah 5 yang pertama kan. Tulis 5, 1, 5. Okey, tolakkan 5 tolak 5, sifar. Jawapan okey, jadi jawapan dia 0.41 cm. Okey, cm nak ke mm. Cm nak ke mm perlu darab dengan 10. Darab gerak ke
kanan. Gerak berapa kali? 10 ada berapa sifar? 1 sahaja. Dia gerak 1 kali sahaja. Okay, kita pun tulis 2.05 gerak ke kanan 1 kali sahaja. Okay, gerak 1. Jawapan dia berapa? 2 sifar titik 5. Okay, jawapan dia 20.5 mm. Okey, contoh 2 untuk bahagi 34.5 cm bahagi 15. Okey, dan jawapan nak dalam mm. Jadi cm ni perlu tukar kepada mm nanti bila kita dapat jawapan dia. Jadi pertama sekali kita perlu bahagi dahulu. Bahagi dengan 15. Maknanya ni bahagi 2 digit. Jadi awak kena buat sifar 15. Okey, tak apa, kita buat dahulu. Okey, 3 buat rumah bahagi 34.5 cm bahagi dengan 15. Okey, 15. Cara buat sifar 15. Kita buat je tambah berulang. 15 tambah dengan 15 sama dengan 30. Tambah dengan 15 lagi sama dengan 45. Tambah dengan 15 lagi sama dengan 60. Maknanya awak kena buat dah sampai yang sepatutnya lah. Tapi tak apa, kita tengok dahulu. Okey, sekarang ni 3 kan? Paling dekat dengan ni 3. Ada ke sifar 15 3? Tak ada, letak sifar. Jadi jadi 34. Ada ke 34 sifar 15? Okey, awak ni dulu tuliskan supaya awak tak keliru. 15 yang pertama, kemudian 30 yang kedua, 45 yang ketiga, 60 yang keempat. Okey, kemudian 34. Ada tak? 15, 30, 45, 45 dah lebih. Jadi kita ambil 30. Ambil 30, 30 yang kedua. Tulis 2 atas. Kemudian kita tolakkan. 4 tolak sifar 4, 3 tolak 3 sifar, turun 5. Okey, titik puluhan letak. Jadi 45. 45 ada yang ketiga. Okey, tulis 45. Atas tulis 3, tolakkan. Jadi jawapan dia 2.3 cm. Cm nak ke mm perlu darab 10. Darab gerak ke kanan. Gerak berapa kali? Sekali sahaja sebab sifar ada 1. Kita pun gerak. Kita tulis 2.3 darab 10 kan? Gerak 1 kali sahaja. Jadi jawapan dia 23 mm. Mudah tak? Yang mungkin sukar sikit sebab awak perlu bina sifar. Tapi tak apa, buat perlahan-lahan. Jadi dia sama macam bahagi biasa sahaja. Cuma ada titik perpuluhan dan ada pertukaran unit. Okey, contoh 3. 10 3/4 km bahagi 2. Dan jawapan nak dalam km. km dan km. Jadi tak ada masalah lah pertukaran unit. Jadi kita perlu bahagi saja. Sekarang ni ini adalah pecahan. 10 3/4 km. 3/4 ada tak dekat tips ni? 3/4 ada. Dia bersama dengan sifar perpuluhan 75. Jadi 10 ni memang 10. Jadi kita perlu tak apa? 10.75. Macam tu sahaja. Perlu bahagi dengan 2. Kita pun bahagi 2. 10 tak ada, tulis 5. 5 darab 2, 10. Sifar tolak, letak 7, letak titik perpuluhan. Sifar 2 ada 7, tak ada, paling dekat 6. 3, 6. Okey. Jadi 15. Sifar 2 ada 15, tak ada, letak 7. 14. Tak muat pula. 5 tolak 4, 1, jadi 10, 5. Jadi jawapan dia 5. Awak selesaikan sampai habis 5.375 km. Tak ada tukar unit sebab jawapan nak dalam km. Mudah kan? Mudah bila awak boleh hafal ni. Lepas ni ini boleh lagi rujuk kepada tips-tips lah. Nanti lepas ni bila buat banyak latihan, kita boleh lagi hafal. 1/4 berapa, 1/2 berapa, 3/4 berapa, macam tu. Jadi kat sini 5.375 km. Okey, jadi tugasan murid pada hari ini ialah pertama salin dahulu nota dan contoh yang saya terangkan tadi. Kemudian tugasan untuk latihan
Cuba ini muka surat 186, nombor 1 A dan C. Dan cuba ini muka surat 188, nombor 1 A dan C juga. 4 soalan je. Dia punya cara jalan kerja sama je macam saya terangkan tadi. Okey, untuk yang ni saya nak awak tulis dalam satu muka surat besar. Awak tulis tu maknanya bukanlah besar, maknanya tulis satu muka surat tu untuk formula ni sahaja supaya awak hafal. Okey, yang ni latihan. Lepas tu baru tulis nota dan contoh, kemudian buat tugasan. Okey, apa pun masalah boleh terus tanya dalam WhatsApp group. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.